Bismillahirrahmanirrahim. Kak Zul akan mulakan majlis pada malam ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad. Okey, malam ni seperti yang semua orang dah tengok dalam poster, kita dah ada 3 konsep dan 5 langkah untuk berjaya. Sebab tu Kak Zul nak semua ajak ramai-ramai. Sebab apa? Semua nak berjaya. So kalau nak berjaya, kenalah masuk dalam kelas. Sebab apa? Rich Academy telah menyediakan para speaker yang boleh memberi ilmu kepada kita semua, insya-Allah, dan ilmu itu akan bermanfaat kepada kita dan juga tim-tim kita yang lain. Dan malam ni tak lain tak bukan, kita ada speaker yang sangat-sangat hebat di Forever dan juga di Rich Academy ni. Dia Abang Long lah, Abang Long, tapi bukan Abang Long Fadil, dia Abang Long Faizul. Okey. So saya perkenalkan diri speaker kita pada malam ni. Nama dia Muhammad Faizul bin Abu Bakar Siddiq. Nama pun kalau kau dengar tu macam apa ni? Karyawan macam tu. Nama orang dahsyat-dahsyat ni tau. So telah berkahwin dengan bidadarinya Rozi Mukhtar. Okey, dan mempunyai 3 orang anak lelaki, semua hero, dia bantai hero semua. 24, 22 dan 20 tahun. Pengalaman bekerja bukan calang-calang orang, walaupun sekarang surah rumah tangga, okey, tapi pengalaman bekerja, background yang sangat-sangat hebat, bekerja di bidang farmasi dan juga laboratory. Namanya tu kalau tengok macam berkaitan juga dengan kita punya bisnes ni, okey. So mula dengan Forever Living di Arab Saudi dari JLT Yusrida Osman lah, dia mula mengenali Forever Living ni. Sebab apa nak jadi consumer sahaja? Mula-mula kan isteri dia, lepas tu dia pula jadi consumer sebab masalah jantung tersumbat pada tahun 2018. Ambil masa lama jugalah untuk recovery tu kan, tapi alhamdulillah tengoklah dia sekarang, masya-Allah, hebat sangat-sangat dengan berkat produk Istiqomah dan juga dia punya diri tu, jati diri itu, alhamdulillah sangat-sangat hebat sekarang. So bila dah sihat, mulalah kan kita dah guna, dah baik, mulalah kita nak kenalkan dekat orang lain. Itulah mula datangnya ting, aku nak berniaga, nak cari duit. Sebab apa? Masa tu dia tengok perubahan isteri dia yang paling dahsyat. Dah sampai saiz M. Oi, dia kata ini macam masa kahwin ni. Tak boleh jadi. So maknanya testimoni diri sendiri dan keluarga kita tu sangat-sangat hebat. Forever tak ada testimoni orang lain. Testimoni diri sendiri yang paling hebat sebenarnya. Okey, dengan isterinya mengamalkan Clean 9 daripada Forever Living, of course lah. Dengan coaching pakar kuruskan orang JLT Yusrida Osman. Berat daripada 90 kilo plus. Dah jadi saiz M plus. Dah nak S dah gitu. Okey. Dah comel katanya. Isteri dah comel. So dia mula fokus dengan sistem dan juga rules 1 to 8 yang telah diajar oleh JLT Yusrida Osman. Syukur alhamdulillah, coaching face to face. Dia memang bukan calon-calon orang lah. Dia dapat mentoring tu face to face. Bukan macam kita dalam Zoom kan. Tapi dia dapat face to face masa permulaan dia 2018 tu daripada JLT Yusrida Osman, dan hasilnya berjaya mencapai level manager dalam 4 bulan dan menjadi manager pertama Rich Academy. Tepuk tangan sikit. Alhamdulillah. Okey. So ada rekod dia tu manager yang pertama di Rich Academy, okey. So tahun 2020 balik Malaysia. Sebab apa? Dia tak nak tunggu COVID semakin teruk, dia balik Malaysia dulu. Mula-mula duduk berdua-dua honeymoon dekat Saudi kan. Lepas tu dia balik Malaysia, dia kata tak boleh jadi, abang balik dulu. Abang Ricky line elok, kita jalan. Macam tu kan. So bila dia balik Malaysia, alhamdulillah Allah buka pintu rezeki dia dengan lebih luas. Sebab apa? Berkat dia fokus. Itu pentingnya, kita kena fokus. Fokus apa? Fokus tak kira lah offline ke online ke, dia bantai je semua. Alhamdulillah dapat membentuk satu team fighter kecil-kecil cili padi. Maknanya kalau gigit pedas gila. Kan? So berjaya capai 5 posisi konsisten sejak Mac 2021 dan on track ke F2D. Goal setting untuk tahun 2021, of course lah melahirkan manager 3 orang with F2D dan settle CBM level 1 buat kali pertama. Okey, yang bestnya dia ni, saya memang kagum, Kak Zul memang kagum sebab dia fighting selama 3 tahun
seorang diri. Maksudnya dengan hanya pengguna saja, dia tak ada fighter. So kita memang nak tahu sangat apakah langkah kejayaan dia yang dia buat sampai sekarang dia dapat satu tim yang sangat-sangat panas, pedas. So tak lain tak bukan kita jemput manager Faizul. Terima kasih. Terima kasih kepada MC yang hebat. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuanku, Kak Zu. Seorang orang cakap apa, MC kita tadi hebat kan? Kalau hebat, MC kita ni pun bukan kaling-kaling tau. Dia pun orang cakap apa, orang cakap apa, bekas jururawat. Jadi bagi fire pada MC tadi. Fire. Okey, bagi fire. Baik, alhamdulillah pada MC kita. Okey, syukur alhamdulillah. Okey. Apa tu sebelum bermula ni semua ni kan. Jadi saya tengok kat sini ada dalam 100 lebih. Jadi saya nak tahu dah bagi fire dah pada MC banyak. Kita berkenalan dulu sebab apa kita ni berjumpa di Zoom bukan kita berkenalan macam mana. Saya nak tahu dekat sini kan, siapalah yang baru pertama kali dengar, baru pertama kali join. Semualah baru first time lah. Bagi saya satu. Satu. Baru first time join, baru first time dengar. Brother Hamka ada. Ya, lagi. Siapa lagi? Pak Iza, Kak Pak Iza. Puan Awar. Ramai kan yang baru-baru. Jadi, daripada tadi kan, tadi dah dengar. Sekejap saya buka. Okey. Kak Zu dah boleh start slide Kak Zu. Daripada tadi kan, kita dah dengar tadi macam mana saya bermula tu. Jadi semua orang sebenarnya bermula di Forever memang majoriti sebagai pengguna. Memang semua orang sebagai pengguna. Kerana apa? Kita ni bukanlah dari golongan peniaga. Kita ni pengguna. Jadi sekejap kita tunggu slide kejap. Okey. Jadi langkah yang kita patut ambil yang sebenarnya untuk berjaya. Dia je. So dia tak bagi nak join. Okey. Jadi kan bila kita ni orang cakap daripada golongan pengguna nak berubah kepada seorang orang cakap nak melangkah ke konsep usahawan sebab apa? Bila kita berada di satu platform, the next slide Kak Zul. Satu platform yang majoriti kita semua ni ada. Kita semua ni pernah duduk yang sedang bekerja. Iaitu E tu. Sebelum kita nak pergi kepada 3 konsep 5 langkah ni sebenarnya saya nak buka minda anda semua daripada permulaan. Sebab apa? Kita ni semua majoriti di sini, saya tak payah tanyalah, semua kita ni memang golongan pekerja, iaitu golongan employee. Setuju ke tidak? Kalau setuju bagi 3. Semua kita ni golongan pekerja, betul tak? Tak tahulah kalau sini ada Tan Sri yang ada business owner. Tapi majoriti kita semuanya pernah bekerja. Kalau sekarang dia seorang peniaga pun dulu pun pernah bekerja. Majoriti kita semua dekat employee. Ya, betul. Kak Nur Laila, Kak Nora Ina. Ya, betul. Kita semua golongan pekerja. Jadi saya nak tunjukkan dekat sini tau. Sekarang ni, bila kita, orang cakap apa, bila kita, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang apa itu 3 konsep, bila kita berada di golongan pekerja ni, kita ni biasanya akan ikut segala arahan. Tengok macam dalam gambar tu kan, macam patung boleh kunci pusing-pusing tu. Kita ni mengikut arahan aja. Bos buat ini, suruh buat ini, kita buat. Bos suruh buat ini, kita buat. Jadi, kita ni, minda kita hanya fikir ada kerja, ada gaji. Tetapi, dalam masa kita bekerja, kita ada kita bekerja tu, sedikit, adalah 15%. Daripada 80% tu dia terfikir dia nak buat side income. Jadi dia akan menjadi seorang peniaga kecil-kecilan. Self employee tapi kecil-kecilan. Dia jual lah macam-macam. Ada yang jual tudung, ada yang jual minyak wangi. Macam-macam, ada yang buka kedai buku, ada yang buka kedai stationery, macam-macam perniagaan.
Tetapi apa problem dia buka? Apa problem dia pula kan? Kalau yang dekat sini pernah ada pengalaman buka kedai butik pengantin ke, kedai gambar ke kan? Mesti tahu kan nak kena bayar, orang cakap apa, sewa kedai, bekerja, kalau ada job yang luar kena outstation, kena orang cakap kos. Jadi kadang-kadang betul brother Hamka dia ni ada kedai fotografi, betul kan. Jadi kita ni kadang pening tau. Gambar dia pun pegang kepala, pening nak memikir berbayar benda ni. Sebab apa? Kita tu sebenarnya dalam masa yang sama kita tetap juga ada dekat golongan yang E ni juga. Sebab kita belum berani tau nak pergi sepenuh masa kepada betul-betul jadi peniaga. Okey. Jadi malam ini alhamdulillah saya sebenarnya nak orang cakap apa, nak sampaikan satu ilmu yang memang macam tadi speaker kita tiap saya cakap tadi kan, saya dapat belajar face to face. Jadi insya-Allah malam ni izinkan saya buka minda anda semua sedikit demi sedikit. Kenapa kita daripada tadi yang saya cerita konsep lama tu, kita nak pergi ke konsep usahawan. Okey. Jadi, macam ni cerita dia. Dalam dunia ni, ada 5% aja. Memang 5% ni golongan, orang cakap apa, bukannya dia lahir-lahir dia banyak duit. Bukan. Tetapi, dia berusaha sampai dia jadi seorang yang kaya. Dan dia boleh memiliki syarikat. Contoh paling senang, macam yang kita pakai sekarang ni, Zoom. Owner Zoom, nampak? Facebook, macam tu. Google, macam-macam company. Bukan kata IT saja, segala macam company. Apple, business owner. Kerana apa? 5% ni sahaja, dia bukan bekerja tau. Tetapi dia ada golongan pekerja. Contoh macam ni, kopi Starbucks, favorite saya. Starbucks, berapa ramai pekerja di seluruh dunia. Owner dia dekat mana? Jadi dia orang ni 5% sebagai business owner. Jadi bila dia orang ni, golongan business owner ni, bila dia dapat keuntungan daripada company yang dia ada, dia akan buat investment. Dia akan masuk ke investor. Dia akan invest segala duit dia untuk apa? Dia menggandakan masa dan juga dia dapat wang yang lebih. Caramel macchiato. Ya betul tu. Favorite tu. Okey. Menggandakan masa. Jadi bukan masa dia. Masa tu dia bagi kepada pekerja-pekerja dia. Pekerja-pekerja dia yang ramai bekerja dia. Untuk apa? Untuk kita. Untuk dia. Jadi sekarang ni cuba kita fikir. Sekarang ni kita kena fikir. Kita ni, termasuklah saya ni kan, kita ni ada peluang ke nak jadi golongan yang B ni? Kalau kita tak kenal apa-apa bisnes, kita ada peluang tak rasa-rasa kita? Kalau yang ada peluang, cuba bagi saya satu. Saya nak tengok. Kok ada yang peluang. Kalau tak ada peluang, memang sama lah macam saya. Semua. Ada. Wak Asmawi ada peluang. Betul tu Wak. Wak dah kenal. Kalau kita belum kenal kan? Kalau kita belum kenal, ada satu platform yang boleh, orang cakap apa? Bagi kita jadi sebagai business owner. Sebab kita tahu 5% ni tadi saya dah cerita kan. Buat duit, dia investor, kita pun nak juga. Jadi walau bukannya kata kita terus, orang cakap apa, dia orang ni bukan golongan yang hari ni meniaga besok kaya tau. Bukan macam tu. Dia orang ni peniaga usahawan, konsep usahawan. Jadi, macam mana kita nak dapat benda tu? The next slide-nya Kak Zul. Okey. Benda ni, perkara ni juga yang tadi saya tunjuk tadi tu, carta tadi tu, bukannya saya yang buat. Saya ni bukanlah lulusan orang universiti kan. Jadi, yang berkata, tentang macam mana kita nak menjadi golongan B ni tadi. Business owner. Dekat industri mana? Nampak ni, dia tulis besar-besar. MLM industri yang melahirkan ramai jutawan. Kerana apa? Orang yang banyak duit, dia buat network. Bukannya dia buat kerja yang susah. Dia buat network. Orang duplicate kerja dia.
Jadi dekat mana kita nak dapat tu, dia dah tulis besar-besar. Dekat MLM Industry. Siapa dia ni? Profesor Robert T. Kiyosaki. Okey, nampak tak? Daripada mana, macam mana tempat dia kita nak dapatkan tempat ni. Bila kita dah dapat satu buah fikiran daripada seorang yang memang bukan saja buku dia bestseller, tapi dia ni memang seorang juga yang cakap apa? Seorang yang melahirkan bukan melahirkan, dia menulis buku yang dapat bestseller. Jadi bila orang baca buku dia ni, orang dah nampak, oh MLM Industry. Jadi berbalik kepada persoalan kita tadi ni. Dekat mana kita nak cari benda ni? Itulah jawapan dia. Ini the next slide. Saya nak tunjukkan. Dekat sini. 3 mega trend ni. Apa maksud dia? Sekejap suara saya okey. Okey, apa maksud dia? 3 mega trend ni. Dia tengok dekat sini. Yang pertama, network marketing. Yang kedua dia online marketing. Dan yang ketiga dia health awareness. Jadi network marketing ni apa? Network marketing ni ialah multi-billion dollar industry yang create millionaire. Itulah tadi yang Robert T. Kiyosaki cakap tadi tu, MLM industry. Itu yang pertama. Yang kedua dia, okey, mega trend dia. Sekejap online marketing. Iaitu apa? Perniagaan yang menggunakan online. Internet lah senang cakap. Kita pun tengok kan macam-macam online marketing yang ada. Daripada communication, daripada TV, segalanya, telefon, segala macam company, education, semuanya memakai online marketing. Dan yang ketiga dia, health awareness, iaitu senang cakap perniagaan yang bersangkut paut dengan kesihatan manusia. Senang lagi cakap hospital dan juga pharmaceutical. Macam saya pernah bekerja sebagai di bidang farmasi. Pharmaceutical memang tak akan bankrupt punya. Sentiasa aja ada dia punya profit. Jadi kita dah tengok dah dekat sini. Kita dah tengok tadi MLM. Lepas tu kita tengok trend ni. Jadi bila kita dah kenal benda ni, mana pula kita nak dapat? Jadi the next slide dia, kerana apa kita nak dapat dekat mana, kita kena tengok dulu. Kita dah tengok tadi dah tahu kan? Mula-mula. Jadi kita kena tengok MLM, kita dah tahu okey MLM, kita nak cari tadi MLM kan, sebab apa? Profesor Robert dah cakap macam tu tadi. Okey, jadi kita tengok jenis-jenis MLM yang ada pula. Ini yang sentiasa kita pernah selalu jumpa. Traditional. MLM ni stand for multi-level marketing ataupun perniagaan berbilang tingkat. Okey. So traditional. Traditional ni yang pertama dia fokus pangkat. Itu yang kita dengar macam-macam lah pangkat ni. Crown inilah, diamond itulah, dah pening nak menyebutnya pun pening. Nak tunggu sampai ke nama dia je nak menyebut pun panjang. Yang kedua dia, pangkat tinggi baru dapat income besar. Jadi, itu yang jadinya orang duduk bawah, orang atas dia dapat duit banyak-banyak. Sebab apa? Pasal apa pangkat tinggi? Kalau kata kita nak pangkat, kenapa kau tak kejar pangkat? Dia kata. Jadi, dah lah tu, nak pangkat tinggi pula, kena perlu masa yang lama. Ada kalanya, menjejak ke sampai 10-20 tahun pun ada. Ada yang setia. Nak buat juga MLM tradisional ni. Lepas tu, nak naik pangkat tinggi pula. Perlu banyak kaki. Itu yang selalu kita dengar. Nak pasang kaki, nak pasang kaki, nak pasang kaki kan. Itu yang selalu kita dengar. Dan kalau nak cepat berjaya, sebab ada buat money game. Jadi itu sebabnya kenapa MLM yang tradisional ni tak boleh jadi golongan yang B, business owner. Sebab apa? Ada permainan money game dekat sini. Bol besar-besar money game tu. Jadi, kita dengar orang biasa kalau masuk MLM Johor, kalau dia ada pangkat sikit, ada duit sikit, laju je dia naik. Sebab apa? Dia beli pangkat. Nombor satu tadi, fokus pangkat. Dan yang ketiganya, company ni memanglah kekal lama. Sebab apa? Money game. Orang nak cepat kaya je, dia malah nak bekerja.
Yang kedua, kita tengok apa lagi jenis MLM yang ada. Next kat tu. Binary. Binary ni pula jenis dia macam mana? Fokus dua kaki. Pasang dua kaki, pasang dua kaki, pasang dua kaki. Kita pun pernah dengar kan? Mula-mula memanglah senang. Sebab apa kita dengar? Cari dua orang aja. Memang senang lah kan? Bukannya susah. Tapi masalahnya tak lama lepas tu. Biasanya yang jenis pasang dua orang ni baru dia cari 2, 3, 4 orang. Lepas tu dah jam. Sebab apa? Kejap lagi ada dengar company lain pula buka yang sama. Sistem yang sama. Sebab apa? Pengasas binary ni dia tak daftar apa hak cipta dia. Jadi itu sebab kita pernah dengar dekat Malaysia ni macam-macam company MLM keluar. Daripada saya rasalah sepanjang saya hidup kan, daripada tahun 90-an lagi. Macam-macam company ada. Tak terkira banyak ada. Dan memang sampai sekarang satu pun saya tak dengar. Sebab apa? Banyak company tengok macam sini 500 lebih, 400 meningkup. Terus tutup kedai. Sebab apa? Dia tak ada daftar hak cipta. Dia punya marketing plan tu. Apa saja pun dia tak hak cipta. Semua orang boleh tiru. Jadi orang lompat. Akhirnya company tutup. Dan yang terakhir, jenis MLM yang ada di Malaysia ni, iaitu jenis MLM yang mengamalkan 3 konsep. Nampak tak? Tajuk 3 konsep tu bukan sekadar tajuk, tetapi itulah salah satu MLM yang mengamalkan 3 konsep, ada satu je, iaitu forever living. Jadi sekarang ni saya nak buka lagi minda tuan-tuan dan puan-puan semua yang dikasihi, iaitu apa 3 konsep ni yang menjadi tajuk besar kita pada malam ini. Okey. Jadi okey, semua nampak slide terang okey. Kejap Okey. Macam saya cakap tadi. Ya Kak Pak Izzah, saya suka. Okey. Kenapa kita perlu 3 konsep ni? Yang pertama, sebelum kita pergi orang cakap lebih jauh, kita nak berniaga ni, kita kena tahu 3 perkara ni dulu. Iaitu apa? Apa company yang kita nak join ni? Apa produk yang kita nak join ni? Dan macam mana marketing plan ni yang kata nak buat duit ni? Yang bukan tadi tradisional, yang bukan tadi binary, yang mengamalkan 3 konsep. Jadi kita kena kenal dulu company ni sebelum kita nak ceritakan tentang macam mana kita nak buat duit. Okey? Jadi yang pertama, saya nak bagi tahu Forever Living ni dia ditubuhkan pada tahun 1978. Jadi kalau siapa di sini lahir tahun 78, sekarang anda semua dah berumur 43 tahun. Dan dia terdapat lebih di 160 buah negara. Macam saya kan, saya menjadi ahli Forever di Saudi, di Arab Saudi. Dan juga dia ada berapa juta pengguna, lebih 10 juta, dan benda tu semakin bertambah. Sebab apa? Tahun lepas saja Malaysia ialah negara orang cakap apa? Pertama di dalam semua negara yang ada Forever ni, negara pertama yang business grow dia nombor 1. Jadi tak tahulah sekarang terkini dah jadi berapa juta kan. Dan daripada situ melahirkan ribuan jutawan. Tak payah tengok jauh-jauh. Tengok GLT Yustida kita dan Razwan kan. Tengok CBM Mary. Tengok speaker speaker pula. MC kita tadi tu. Kak Zu tu diam-diam je tu. Dan juga sebab apa melahirkan ribuan jutawan? Sebabnya jualan dia meningkat setiap tahun. Kita pun nak tahu, apa benda berniaga yang senang benar. Berniaga dapat
Orang cakap apa, jualan dia asyik sale tinggi je kan. Nak-nak pula sekarang ni macam musim COVID. Orang cakap apa, letak vitamin C, letak madu, terus habis. Jadi kita kena tahu apa pula produk dia. Produk dia kenapa tahu kita salah pilih platform? Sebab kita dah tersalah pilih produk. Kita sebenarnya jangan cari produk yang susah nak repeat order. Tu sebabnya tulis orang cakap jangan cari produk yang keras. Sebab produk keras ni produk yang susah nak dapat repeat order. Fikir kan dulu kan apa yang pernah kita buat berniaga sebelum ni, kita jadi golongan 15% tu kan. Kita berniaga nak dapat repeat order. Bukan main susah. Kita fikir balik. Sebab malam ni kita lebih kepada kita buka minda kita tau pelan-pelan. Sebelum kita betul-betul nak fokus kepada ini satu je. Macam saya cakap tadi, satu je ada MLM yang ada 3 konsep ni. Jadi kita kenal dulu. Okey, produk dia head to toe. Luaran dan dalaman. Nampak tak? So itu sebab dia jualan meningkat. Sebab daripada hujung rambut sampai hujung kaki, luar dan dalam boleh pakai. Dan produk dia kita nak tahu apa benda dia. Asas dia daripada apa? Iaitu aloe vera dan juga madu. Aloe vera jenis apa? Aloe berjenis Miller. Madu daripada mana? Gurun Sonoron. Madu gurun. Jadi kita dah tahu itu asas produk dia. Jadi kita dah nampak, patutlah banyak repeat sale. Dan lepas tu, tadi kita tampak kan sistem binary, dia tak trademarkkan produk dia. Jadi semua orang boleh tiru. Jangan risau, forever setiap produk dia ada TM, trademark. Penutup botol pun orang tak boleh tiru. Nampak tak? Selamat tak? Kita dah tengok company tadi, kita dah nampak produk tadi, dan kita dah tahu dah kualiti produk dia macam mana. Sebab nak dapat trademark ni bukan senang tau. Di patent kan? Bukan senang. Bukan senang. Sebab apa? Dia perlu, orang cakap apa? Ada satu produk yang betul-betul ada kualiti. Jadi that's why Forever Living ni, dia mempunyai ladang sendiri untuk dia tanam pokok aloe vera, dan juga dia ada kawasan di Gurun Sonoron untuk dia ternak lebah supaya menghasilkan madu. Dia kena keluar besar-besaran punya production. Itu sebab dia monopoli. Dan bila dia monopoli, yang bestnya harga dia boleh kontrol. Sebab apa harga dia boleh kontrol? Ini nanti saya nak bagi tahu. Kenapa monopoli ni kan? Yang saya seronok bila kita nampak monopoli ni. Kenapa pula monopoli ni kita boleh menghasilkan orang cakap apa ni, menghasilkan keuntungan yang besar. Kita tengok graf naik kan? Dan juga yang terakhir kita akan tengok dia punya marketing plan. Sebab kita dah tengok tadi, traditional MLM, dia kejar pangkat. Jadi perlukan duit. Tak mampu. Yang binary pula, nak pasang dua kaki. Kejap lagi tepu. Kamu melompat sini, banyak pakai modal, makan modal. Jadi, marketing plan di Forever Living ni, saya nak bagi tahu. Sepanjanglah saya, orang cakap apa ya, involve saya dulu pun buat set income juga kan, 15% tu, golongan 15%. Tapi saya memang fokus kepada MLM. Sebab saya tak ada masa nak buat bisnes yang selain daripada MLM. Okey. Saya tak pernah lagi jumpa marketing plan yang macam ni aja. Ini marketing plan dia. Kita tengok pun macam, kenapa dia punya cerita macam ni je? Ya tak ya kan? Tetapi saya nak bagi tahu. Kenapa? Yang pertama dia kenapa simple? Sebabnya di Forever ni kita nak bermula hanya dengan RM90 aja. Bayar RM90, jadi ahli, dah boleh beli produk. Lepas tu nak jadi ahli VIP, upgrade jadi ahli VIP. Simple. Tak nak upgrade, tak apa. Boleh jadi ahli biasa. Tak jadi masalah. Nampak? Simple. Tak ada nak buat loan apa bagai. Lepas tu, kenapa sini duplicable?
Inilah yang saya dalam tajuk tadi kan, 3 konsep 5 langkah. Duplicable tu nanti saya akan terangkan 5 langkah yang perlu kita buat, yang perlu kita duplikatekan kepada kita punya team member untuk buat benda yang sama kita buat. 5 langkah tu. Okey. Dan kita mesti nak berniaga, nak untung. Jadi kita mesti nak ada profitable. Profitable tu pula mana kita nak tahu. Itu sebabnya saya nak terangkan lepas ini apa itu. Sekejap, mute sekejap ya. Okey, terima kasih. Okey. Profitable tu, itulah saya nak terangkan selepas ini apa itu 3 konsep tu. Dan macam kita tengok tadi kan, bila kita terjun ke golongan yang 15% tu, kita jadi peniaga tu, peniaga sampingan tu, kita pening kepala. Asyik pegang kepala je nak bayar segala overhead kan. Tetapi di Forever ni bisnes dia fun. Fun bukannya fun seronok-seronok. Kita fun daripada kita punya masa kita bebas, wang kita bebas, dan semasa tu kita hanya guna untuk family dan agama sahaja. Jadi seronok tak hidup? Seronok kan? Macam Kak Zu, kita punya MC, dah berhenti kerja. Jadi dia gunakan marketing plan ni daripada simple sampai fun. Dia tengok tadi, senyum aja, fun aja kan? Sebab apa? Dia bebas masa dan wang. Macam saya juga. Duduk rumah, suri rumah juga. Jadi, kita tengok kan, apa tadi 3 konsep. Yang saya nak bagi tahu tu kan. The next one. The next one pula. Yang pertama. Apa itu konsep yang pertama? Di Forever ni, saya nak bagi tahu tiada orang tengah. Apa masalahnya kita berniaga pakai orang tengah? Kita tahu kan, sedia maklum. Kita sedia maklum. Kebanyakan perniagaan menggunakan orang tengah. Itu sebab kadang-kadang bila kita beli barang, kita tengok label, ada distributor lah, ada ejen lah, dia punya pelekat-pelekat tu kan. Sebab apa? Majoriti semua guna orang tengah. Kerana owner syarikat tu, kita ambil lah apa-apa founder sekalipun, apa-apa owner syarikat sekalipun, dia tak ada semuanya. Ada yang punya idea dan duit, tetapi tak ada punya tanah ataupun kilang untuk buat. Ada yang macam ni, ada yang macam tu. Jadi, apa-apa bila dia nak berniaga pun, dia akan pergi ke kilang. Kalau dia nak buat bedak, dia pergi buat kilang bedak. Kalau dia nak buat berniaga makanan, dia pergi dekat kilang buat makanan. Dia tak ada kilang, dia cuma jadi founder je. Bila keadaan macam tu jadi, yang pertama dia, harga akan kena markup. Dia akan dimarkup, harga dia akan naik. Bukan dia nak ambil barang daripada kilang 5-6 kontena bawa kat company dia, harga dia sama kan? Dia mesti markup siap-siap. Harga jualan, harga apa borong lah, macam-macam harga lah. Tapi dia dah markup siap-siap 35%. Majoriti biasanya macam tu. Lepas tu, dia pun lantiklah ejen-ejen di setiap negeri. Untuk jual produk dia tu. Tak kira lah apa produk pun. Termasuklah produk suplemen. Kalau yang ada sebelum ni melibatkan diri dengan perniagaan apa-apa suplemen kan. Daripada founder-founder, Datuk inilah, Tan Sri inilah, apalah semua. Anda semua sebagai ejen tu, harga dia pula daripada company kepada anda, dia markup lagi 35%. Sebab apa dia markup? Dia nak bayar anda semua komisen. Jadi, sampai dekat customer, dah jadi harga daripada kilang sampai ke customer tadi, dah jadi 70%. Itu sebabnya susah dapat repeat order. Dah lah produk mahal. Lepas tu produk keras pula, boleh pakai dekat orang cakap apa, muka aja. Kaki, tangan, hidung, rambut semua, kaki, tangan, rambut semua tak boleh pakai.
Pakai wang tengah. Jadi kita bisnes pun lama-lama pun kita pun fed up. Fed up, kita akan berhenti. Jadi di Forever, kita dah dapat kenal tadi kan. Dia semuanya dia buat sendiri. Daripada dia tanam pokok aloe vera, lepas tu dia harvest, dia botolkan, sampailah dia hantar ke branch tu, semuanya tak ada orang tengah. Semuanya pekerja dia. Kita ni jadi je ahli, terus saja beli. Ini baru betul-betul perniagaan dari kilang. Abang-abang, kakak-kakak, kita selama ni sebut-sebut niaga dari kilang, niaga dari kilang. Ambil kat negara mana-mana pakai orang tengah. Yang macam saya cerita tadi, ini tak payah pening-pening. Terus jadi business owner dah. Siap-siap. Sebab apa? Di Forever, bila tuan-tuan, puan-puan semua ni join jadi ahli, dah jadi ahli, kita ni semua akan, orang cakap apa? Forever akan bagi, bukan title, kita ni sebagai salah seorang Forever business owner. Kan tadi lebih 10 juta kan? Kita ada nama kita seorang. Nama macam saya, Muhammad Faizul. Macam tadi, Hamka. Siapa yang belum join jadi ahli, cepat-cepat. Modal RM90. Boleh jadi owner company. Mana nak dapat? Saya pun mula-mula macam, ya ke tak percaya kan? Tapi bila kita dah faham, ini konsep pertama yang kita selalu terkena. Terkena. Sebab kita pakai orang tengah. Bila kita tak ada orang tengah, kita straight away ambil barang daripada kilang. Nampak tak dekat sini? Yang tadi kena bagi orang tengah 35% nak komisen apa bagai 70% tu, straight away kita sebagai Forever business owner layak dapat sampai keuntungan 70%. Dia ada pecahan-pecahan dia. Nampak tak? Lepas tu kita dah tahu konsep yang pertama. Kita pergi pula kepada konsep yang kedua. Kenapa lagi? Kita tengok tadi kan? Yang tradisional lah saya ambil. Perniagaan tradisional. Kita flashback sikit. Perniagaan tradisional tadi tu, dia mengejar pangkat. Bila dia kejar-kejar pangkat ni, dia gunakan money game. Sebab apa dia gunakan money game? Dia gunakan sistem point. Dia gunakan sistem PV, BV, CV. Siapa dulu pernah join yang company yang pernah ada pakai sistem ni kan? Cuba bagi saya satu, saya nak tengok. Ramai tak yang terkena sebab ini? Ada point-point ni. Hamka pernah terkena point. Nur Ain Safia pun pernah. Saya pun pernah. Astisia. Ramai ni lah. Point-point kan? Anita, sebab apa? Puan Nora, ya. Terima kasih semua. Ramai kita terkena dekat sistem point tadi. Yang orang tengah tadi, Abang Yusof Kak Ro pun pernah kena. Jadi ramai orang pernah terkena. Sebab yang orang tengah tadi kita tak perasan. Tapi bila sampai buat point ni, memang ramai. Termasuk diri saya sendiri. Adalah PV beli satu botol ni, harga 100. Contoh. Dia punya point 5. Kerang nak bagi bonus kira yang point tu. Sebab apa? Dia bayar kita bonus bukannya pada harga yang kita jual. Kita jual harga bagai nak rak. 200-300 kadang-kadang. Point dia, saya dapatlah 5 point. Jadi, selebihnya tu pergi ke mana? Itu yang pertama. Yang kedua dia, bila dia bayar bonus, pakai sistem point, dia punya nilai akan tinggal sedikit. Akan tinggal sedikit. Sebab apa tadi? Macam saya cakap, harga bagai nak rak mahal, tetapi bila tukar ke point, dia jadi hilang separuh. Saya bagi contoh, 1,000. Tetapi dia kata dia bagi bonus 20%. Kita dengar dekat situ 20%. Besar. Sebab kita ingatkan dapat dekat harga jual. Rupanya dia kira dekat point.
Sebab kita tak tahu company ni guna sistem point untuk bayar. Dah masuk jadi ahli dapur, duit modal tadi dah lah besar. Tradisional kan? Ha. Lepas tu bayar pakai point. Aduh. Ha. Nampak tak? Jadi, bila tak ada point tu, bila ada point, saya bagi tahu cerita dulu. Yang ada point, daripada jumlah 1,000 ni, anda akan dapat berapa? Daripada 20%. Dapatlah 200. Ha. Lepas tu, sebenarnya dapat berapa? Kalau harga jual dia 2,000, 400. Ha, tu sebabnya berniaga pakai point ni, kalau anda semua perasan, yang kaya dia, toki dia, founder dia je sentiasa kaya. Lepas tu adalah 2-3 orang yang beli pangkat ni. Yang lain semualah kita menyumbang kan. Beli barang je, dah. Tentu orang. Kalau contoh barang tu 100, point dia 90, point dia 10, 90 ringgit tu, sebelum kita jual barang, kita dah sedekah pada company dah. Ha, 10 ringgit, kita beli barang 100. Dah rugi 90 bagi pada company, tinggal 10 ringgit. 10 ringgit tu yang nak direbutkan, nak dapatkan 20%. Ha, jadi itu sebabnya yang mana ada dengar kawan-kawan dekat luar buat bisnes pakai sistem point ni, bagi tahu, tunjukkan konsep kedua ni betul-betul. Ha, jadi anda semua faham tak sekarang ni konsep kedua? Kalau faham bagi saya 3. Ha, yang sampai sekarang konsep kedua dah faham sekarang ya? Ha, konsep kedua ni terangkan, faham? Ha, alhamdulillah Kak Yazida. Ha, yes. Ha, faham. Syukur alhamdulillah. Sebab apa? Ha, Puan Liana, sebab apa? Dulu masa saya dapat ilmu ni daripada GAT Yusida, saya pun nak memahamkan sistem point ni. Oh, jadi dekat sinilah saya kena teruk. Sebab tunya tak pernah nak untung. Jadi tu sekarang ni saya nak buka minda anda. Sebiji saya bagikan dia punya penerangan sistem point ni kenapa. Konsep kedua ni membunuh kita daripada mula anda berniaga lagi. Sebabnya pakai point. Jadi di Forever tak ada point. Kenapa tak ada point? The next slide-nya pula. Nampak? Kita yang pertamanya, kita di Forever bagi bonus ikut harga jual. Itu yang pertama. Dan ini saya nak tunjuk bonus yang ada di Forever Living. Kita ada 3 bonus. Nampak 3 tapi dia punya duit unlimited. Bonus yang pertama iaitu direct bonus. Untung runcit. Untung runcit ni senang je. Kita jual retail. Keuntungan dia, maaf ini slide yang lama, 30% ke 48%. Daripada VIP members sampailah ke manager. 48% tu. Untung runcit. Orang tak nak jadi ahli, dia nak beli 3-4 botol, dia nak juga beli retail, jual. Sebab kita tak ada pakai orang tengah. Apa nak bening-bening? Dia nak beli, kita bagi jual aja. Kita memang ada memang kita ada, orang cakap apa, dekat rumah kita ada simpan sikit. Kita dah tahu dah customer kita kan dekat mana. Kita boleh buat keuntungan daripada untung runcit. Sebabnya kadang-kadang ada juga ahli FBO yang nak berniaga ni, tapi dia tak nak orang cakap rekrut orang. Dia tak nak buat networking. Dia dah tahu 3 mega trend tadi tu kan, tapi dia tak nak buat networking. Dia nak jual runcit aja. Belasah, jual je runcit. 30% Kak, siapa nak bagi? Jual. Satu aloe vera ni 30 ringgit dapat. Mana nak dapat? Yang kedua dia, kita je. Yang mana kita nak buat tadi, kita dah buat networking kan? Kita akan dapat indirect bonus pula. Sebab kita dah buat networking. Nampak? Indirect bonus ni daripada kita punya team. Kita punya team buat pembelian, yang kejar insentif, yang jadi pengguna. Bukan semuanya nak berniaga kan, jadi pengguna. Dia beli barang. Yang nak kejar, orang cakap apa, yang nak kejar, orang cakap yang berniaga, kejar insentif, dia pun ada buat pembelian. Jadi
indirect bonus tu daripada kita punya team. Yang anda jalan tim anda, bukannya semestinya anda rekrut yang ke bawah, ke bawah, ke bawah. Janji dia duduk dalam tim anda. Senang nak faham dalam tim anda semua. Pembelian downline. Senang. Jadi dia punya rate 5 ke 13%. Tetapi yang saya nak tunjuk punya, kenapa kita tengok yang ketiga ni royalty bonus. Apa benda pula royalty bonus ni kan? Royalty bonus ni jadi okey, saya tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan royalty bonus, saya tunjukkan indirect bonus tadi tu. Bonus kumpulan kita. Yang kita berniaga ni kan, saya ambil contohlah manager. Manager dia punya diskaun dia berapa? 48%. Jadi yang dia ada 3 orang. Ini senang saya cakap, dia ada 3 orang. Ini bukan 3 kaki tau. Ini 3 orang yang nak berniaga dengan dia. Bersama-sama buat networking dengan manager ni tadi. Saya tunjuk contoh. Manager senang sebab tadi 48% yang orang cakap apa? Diskaun paling tinggi. Jadi di bawah dia ada satu ahli, dia VIP. Ada lagi satu team member dia, dah orang cakap apa? Ada networking sikit, dia dah ada dia dah di level supervisor. Ada seorang lagi, dia punya team member lebih lagi usaha, lebih lagi networking dia dah berada di assistant manager. Dan untuk pengetahuan semua, ini saja pangkat yang ada di Forever. Itu sebabnya tak ada nak kejar-kejar pangkat. VIP, supervisor, assistant manager, manager. Dah habis. Lepas tu, kita nak duit banyak, kita buat networking besar-besar. Kejar insentif. Berniaga. Borong kan. Dia ada kata berniaga daripada kilang kan. Borong kan banyak-banyak barang daripada kilang. Sebab diskaun dah besar kan. Jadi, nampak tak dekat situ? VIP dia. Team VIP dia kan. Dia ada networking kan. Team VIP dia tu. Dia buat sale 3, bukan dia buat sale. Team dia. Team dia buat sale 30K. 30K kita ambil. Okey, contoh dia. Dia punya overriding dia, indirect bonus dia tu kan. Yang tadi kita cakap tadi tu, kali 13%. Mana datang kali 13% tu, kita nak dapat 48 tolak 35. Dia dapat 13. Sekarang ni tolak 30. Jadi ada perubahan sikit minta maaf. Dekat slide ni. Okey. Jadi kalau contoh dia 35% ni dulu, dia akan dapat 13%, iaitu jumlah dia 3,900 indirect bonus daripada team VIP dia. Okey. Jadi yang tadi, yang kedua yang jadi supervisor tadi tu kan, dia punya diskaun 38%. Dia ni, tim dia ni macam saya cakap, dia lebih sikit dia punya network dia lebih besar. Dia ada ramai VIP bawah dia. Yang berniaga bersama-sama dengan dia kan. Jadi dia buat sale 40K. Okey. Jadi macam mana datang 10% tu? Manager tadi dia punya diskaun 48%, tolak supervisor 38%, jadi 10%. Bila dia buat sale 40K, dia dapat 4K. Indirect bonus iaitu sebanyak 10%. Nampak tak? Lepas tu yang team yang assistant manager dia ni, lebih besar lagi network dia. Dia buat sale kumpulan dia lagi besar, 60K. Walaupun kita nampak 5%, macam sikit je sebenarnya. Bukan sikit. Sebab yang buat sale team dia. Bukannya kita. Okey. Forever bagi 5% daripada sale 60K tu. Dah dapat 3,900. Jadi nampak tak? Indirect bonus dekat sini je dah mencecah dekat hampir 13,000. Ini baru kita 3 orang, kita duplicate kerja kita 3 orang. Kalau kita duplicate kerja kita 10 orang, keliling kita ni,
Kali-kali-kali-kali kan je lah kan. Baik. Jadi kita tengok the next slide-nya. Sebelum tu bagi saya minum kejap ya. Inilah tadi yang buatkan saya tertarik dan committed ni. Bila saya tahu, tak pernah saya dengar satu company sanggup bagi royalty bonus. Sebab kalau kita nak tahu royalty bonus ni, kita selalu dengar yang dapat siapa? Artis-artis, selebriti ke, ada tulis buku ke, dia dapat royalty buku, royalty record lah apa semua kan. Tapi kita nak tengok contoh yang senang kat sini, McDonald. Sebab McDonald ni mana corok kita pergi dalam dunia ni, kita akan jumpa McDonald. Jadi, McDonald ni dia collect dia punya royalty daripada dia punya outlet seluruh dunia. Kita ambil lah contoh dekat sini 40,000 ni, kita ambil estimate lebih kurang cawangan dia di Malaysia. Okey. Setiap outlet tu dia akan bagi royalty 5%, 5%, 5%. Jadi yang dapat royalty bonus ni, macam saya cakap tadi, golongan B, business owner. Token McDonald aja yang dapat. Kita tak dapat. Tetapi, bila Forever boleh bagi kita royalty bonus, tengok jumlah dekat sini lagi besar dia punya persen. Dan semua orang boleh dapat. Best ke best? Best ke best? Kan best kan? Sebab apa kita fund? Sebab kita tahu, kita boleh dapat. Sebab kita usaha, kita dapat. Macam mana kita nak dapat? Kita yang pertamanya, dah tentu arah. Kita dah tentu jadi manager. Sebab kita nak rebutkan, mencakap apa? Komisen pula. Diskaun beli produk yang tinggi 48%. Dan juga kita dapat overriding kan, tadi yang saya tunjuk tu kan. Yang tolak 10, yang tolak 13. Jadi bila kita dah jadi manager, kita bukan nak kita aja yang buat duit, kita nak semua team member kita pun buat duit. Tak kira lah team member kita yang mana, asalkan dia nak berniaga, kita ajar dia betul-betul. Sebab apa? Kita tengok kat sini. Saya nak bagi tahu, dia tulis sini first generation manager. Saya bagi tahu awal-awal dulu. First generation manager ni tak semestinya orang yang mula-mula kita rekrut. Direct bawah kita. Ataupun orang yang pertama kita rekrut. Mungkin dah orang yang kita rekrut tu yang keberapa, barulah kita jumpa seorang nak jadi manager. Ini rezeki memang atas usaha kita dan Tuhan yang tentukan. Ada orang cepat, ada orang lambat. Tetapi royalty bonus ni memang dah dijanjikan semua orang dapat. Okey? Jadi untuk first generation manager ni, bila anda dapat create seorang manager yang ada team yang buat sale, kita ambil contoh 100k lah. Paling senang. Senang kita nak kira kan pun sama juga. Forever akan bagi royalty bonus untuk first generation manager anda, iaitu sebanyak 6%. 6% kali 100 dah 6,000. Itu bukan di generation yang pertama je. Generasi yang pertama kan. Second generasi juga. Second generasi tu, lepas tu yang manager awak ni pun, dia pun rekrut, rezeki dia cepat sikit. Baru rekrut 3-4 orang, dah jumpa seorang nak jadi manager. Dia pun suka hati, awak lagi suka hati. Sebab apa? Awak punya royalty bonus dah bertambah lagi 3%. Sebab dia nak mengikut first generation tu manager pun, dia pun buat dia pun buat bisnes 100k juga. Jadi daripada situ, secara tak langsung kita ni, yang kita train first generation manager ni, Forever murah hati, bagi lagi 3%.
Daripada sale 100,000 dapat lagi 3,000. Ha. Nampak tak? Itulah konsep kedua ni. Orang cakap apa? Memang kita akan lebih terbuka mata. Sebab kita dah nampak dah mana orang cakap apa celah lubangnya yang kita boleh dapat duit. Yang sebenar-benarnya yang kita tak jumpa selama ni. Dan tak berhenti kat situ. Third generation. Third generation ni pun tak kira lah berapa lama dia rekrut yang pertama dan juga berapa ramai dia jumpa sampailah dia seorang tu juga nak kejar juga incentive manager. Dia pun jadi manager, dia pun ada tim yang besar. Forever bagi lagi murah hati 2% daripada sale. Kita ambil contoh 100k dah dapat 2,000. Royalty bonus saja kalau buat sale 100k ni daripada first generation manager sampai yang ketiga dapat 11,000 royalty setiap bulan. Macam VVIP, macam selebriti dapat, macam McDonald dapat, owner McDonald. Tu sebab kita pun owner. Sebab itu kita dapat royalty bonus. Kalau kita bukan business owner, ingat nak dapat royalty bonus ni kan memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Dan juga royalty bonus ni. Next slide dia. Ini yang buatkan lagi panas ni kan. Dia tak berhenti dekat situ. Dia nak bagi bonus sampai seberapa ramai dekat situ. Nampak tu? Daripada 9, 17, 25. Active manager. Berapa ramai anda boleh create, anda punya leader, nampak? Calculate dah dekat situ. Bukannya active manager tu dia nak buat sale 100k lagi. Mungkin dia buat sale 500k pula. Kalilah. Nampak tak dekat sini? Memang buntang mata, tak tidur malam dia buatnya. Panas. Panas lah korang sekarang ni dah tengok dah ini macam. Bagi saya ikon panas-panas lah. Panas kan? Dah tengok boleh buat. Cakap, ini rupanya dulu pakai sistem point. Mak tak dapat. Ini modal dah lah tak banyak. Lepas tu jadi ahli buat rekrutmen boleh dapat royalty bonus sampai macam ni. Contoh paling senang, GAT Yusnida kita. Dia dah, orang cakap apa? Dah pergi kepada royalty bonus dia 743. Yang tadi saya tunjuk tu itu baru satu tim satu line, iaitu anda baru create satu leader. Kalau anda create 5 orang leader lagi dan 5 orang leader tu ada lagi ke bawah dia yang nak kejar, setiap satu line tu 11,000 kali 5 dah 55. Ini ada pula royalty bonus ni macam ni. Itu sebab dia boleh melahirkan ramai jutawan. Sebab forever ada royalty bonus. Okey. Jadi tak faham kat sini tak apa. Tapi tengok je nombor ni dulu. Kasih orang cakap ingat. 743, 743. Nak dapat ni. Kalau ini buat sale. Memang tak tidur malam. Saya kira benda ni aja. Masa tu dekat Saudi. Dalam musim panas. Bertambah panas lagi kira benda ni. Jadi kita tengok the next dia. Kita dah tengok tadi kan. Konsep yang pertama, konsep yang kedua. Saya nak bawa anda semua. Ini konsep yang ketiga. Konsep yang terakhir. Kenapa selama ni kita buat bisnes MLM tadi, kita tercedok, kita tersangkut. Kita segala-galanya. Ada yang bankrupt, ada yang pinjam loan, bayar berbelas tahun. Macam CBM Mary kita. Buat loan dekat 30k. Sampai tinggal duit balance dalam bank pun tak ada. Sebab kita kena ini. Kena ada pairing. Kena cari tadi tu. 2 kaki binary tu kan. Cari 2 kaki. Bila kita mencari 2 kaki tu, dia punya pembayaran bonus kena ikut pairing yang kita ada. A mesti dengan A. Mesti sama. Dia punya
dia punya 11 tahun. Bukan sekejap bayar. Sebabkan sistem pairing ni, CBM Mary berhutang 11 tahun. Sebab satu ni aja. Kalau tiga-tiga, lagi banyak. Ini kena satu dah 11,000. 11 tahun. Tak tahulah berapa banyak dia. Sebab nak bayar bonus kena ada pairing-pairing. Yang tim A dengan tim B kena sama sale baru dapat bonus. Kalau tim B tak cukup, kita lah kelang kabut pening. Berniaga patut tak jadi senang tapi jadi pening. Nak top up duit pula. Itu belum cerita yang bawah-bawah lagi. Lama sebulan je dapat bonus. Lepas tu habis pangkar macam ni. Dah tak dapat dah. Loan je pergi bayar 11 tahun. Jangan kita ulang lagi. Kita dah tahu kan. Jadi kita kena bagi tahu pada orang di luar sana. Kita bagi tahu yang mana baru dengar ni, yang belum join. Kita, awak cakap apa, dah nampak dah sekarang ni. Bisnes yang anda buat ada salah satu konsep ni. Bila ada salah satu konsep ni, itulah masalah yang akan terjadi. Di Forever, satu pun tak ada. Tak ada orang tengah, tak ada pakai poin-poin dan tak perlukan pairing-pairing. Boleh tengok dekat carta tu. Nampak tak? Berapa ramai leader anda, orang cakap apa, create tu, berapa itulah anda duit. Kadar Arab aja 6%. Ada generasi yang pertama, dia boleh buat sale 500k. Dah berapa daripada 6%? Generasi yang kedua boleh buat sale pula 400k. Dah berapa? Jadi benda ni kita dapat setiap bulan kerana apa tau? Royalty bonus ni. Samalah macam McDonald. Hari-hari pun McDonald buka kedai kan? Kita punya team member pun hari-hari juga buka kedai kan? Hari-hari buat sharing, hari-hari buat sharing. Jadi royalty bonus ni memang dapat setiap bulan. Tak ada nak pening-pening. Sekarang contoh je saya nak bagi yang dapat menikmati royalty bonus secara orang cakap apa, memang tak sangka CBM Mary kita. Duduk dekat Sabah sampai boleh buat rumah sewa sampai 5. Royalty bonus ni dia create leader. Kita berniaga macam saya cakap tadi, kita nak duplicate kita punya kerja ni kepada orang lain. Orang lain tolong buat. Bukan tolong, orang lain bekerjasama dengan kita, buat sama-sama macam mana kita buat. Kita sebagai mentor, macam kita tengok di luar sana kan, yang billionaire ni kan, kalau asal interview je pekerja dia, siapa mentor? Dia punya owner. Sebab apa? Owner dia tu dia menjaga dia punya pekerja tu. Tetapi di Forever kita bukan bekerja untuk sesiapa. Kita berniaga untuk diri sendiri, tetapi dalam semangat teamwork, silaturahim. Kita dalam bidang networking. Kena faham betul-betul bidang networking tu apa. Kita melebar. Bukannya cari 2 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki. Kita melebar. Kita dah nampak tadi kan. Forever ada dekat 160 buah lebih negara. Pilihlah 5 negara. Kalau nak pergi overseas sangat. Kalau tidak, habiskan dalam Malaysia ni. Create more leader. Bila kita create leader yang sama macam kita punya kerja, inilah royalty bonus yang anda akan dapat. Anda akan nikmati seumur hidup. Okey? Dan kita pergi kepada the next slide. Kita dah nampak dah. Konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga. Orang cakap apa? Itulah masalah dia yang terjadi, yang kita dah terjebak selama ini. Jadi syukur Alhamdulillah. Bila kita dah lepas semua tadi tu, kita dah tahu Forever tak ada pakai orang tengah, bayar bonus genuine, pakai orang cakap apa, pakai pula gunakan, tak ada guna sistem point, bayar pakai harga jual. Dan juga tak perlu nak pairing-pairing. Ada royalty bonus, ada indirect bonus, ada direct bonus. Dia buat dengan tak buat aja. Jadi sekarang ni, inilah dia. 5 langkah kejayaan yang semua ABO di seluruh dunia pakai. Bukan Malaysia aja, 160 buah lebih negara. Inilah langkah-langkah yang dia orang ambil untuk berjaya di Forever, untuk dapat tadi
Yang macam saya cerita tadi tu, royalty bonus, indirect bonus, apa jam bonus, naik apa, kita pun cakap macam-macam bonus dah. Sampai nak menyebutnya pun dah, bukan menyebut bonus, nak menyebut dia punya persen tu pun dah tak larat dah. Ini langkah dia. Semua orang kena pakai, termasuk diri saya sendiri. Jadi malam ni pun saya nak ceritakan tentang 5 langkah ni pun saya pun untuk diri saya sendiri juga. Sebab apa? Kita kena buat 5 langkah kejayaan ni bukannya sekali tau. Selama mana kita berada di dalam bisnes di Forever Living. Kita menjalankan perniagaan. Kita business owner, mana ada business owner buat kerja hari ni, buat kerja setahun lepas tu dia hilang diam. Steve Jobs pun daripada iPhone 1 sampai dia tak ada pun keluar lagi iPhone X12 Pro. Nampak tak? Sebab dia pun ada 5 langkah dia yang dia repeat untuk datangkan profit kepada company dia. Begitu juga kita. Forever dah siapkan. Ini 5 langkah yang kita perlu ikut. Okey, yang pertama apa? Yang pertama dia, kita kena senaraikan nama. Saya letak dekat sini 50/100. Bukannya semesti 50/100. Nak letak 1,000, 2,000, ikut kawan Facebook korang ada berapa? Ada 5,000 kontak. Tetapi kalau yang ni pesan saya lah, yang ada ribu-ribu kontak ni, janganlah pergi tulis ribu-ribu dulu. Sebab apa tu? Sebab saya tulis dekat sini 50/100. Saya dah kat tadi kan, kita kena buat kerja ni ulang-ulang kan. Jadi kita ambil dulu, kita tahu kemampuan kita. Kita ni nak memulakan langkah kejayaan. Kita ambil paling rendah 50. Kita pun tulis 50. Ataupun kita cabar diri kita. Kita letak 100. Okey, kita tulis nama 100. Kontak nama mana nak dapat? Ambil daripada phone. Tulis dalam satu buku. Beli buku. Ini buku prospek. Tulis nama siapa. Jangan skip satu nama pun. Itu lagi satu pesanan. Tak kisahlah dia siapa, mak ngah ke, kawan sekolah ke, apa ke, bos ke, apa ke, semua kita tulis je nama dia orang. Bila kita dah tulis, ambillah contoh, 100 nama kita tulis. Make sure dalam masa 2 bulan, kalau kita tulis 1 hari bulan, 7, maksudnya sampai dia habis bulan 8, kita dah settlekan 100 nama tu kita kontak. Kita kontak, kita buat panggilan, bukannya kita pergi cakap, Assalamualaikum Kak, ni saya nak jual aloe vera jam. Bukan macam tu. Itu ada pula cara dia, ada pula kelas dia. Faham? Itu ada kelas dia. Macam mana kita nak kontak tu, nak bercakap, nak bagi mesej. Contoh yang paling senang kan, kita baru-baru nak mula ni kan. Di musim-musim COVID ni kan. Kita pun nak guna stranger. Assalamualaikum. Katalah jiran-jiran kita dapat kontak. Apa khabar ini hari? Dah masak ke? Kan. Kita pun ada, hari ni saya ada buat lebih masak. Tu ni nak pass over sekejap. Pass over kan. Pass over tu janganlah pass over kosong. Selit name card. Selitkan flyers, hantar, bagi. Kan makan. Kalau ditanya apa ni, nantikan flyer buat macam-macam. Kan. Kalau nak cerita lebih sikit-sikit. Tak ada, tak payah nak buka cerita banyak-banyak. Sebab apa, kita dah write satu. Okey, jadi kalau nak tahu senang-senang kan, petanganglah kita menyembang. Kita pakai Zoom. Ni musim PKP, tak boleh nak keluar rumah kan. Kita pakai Zoom. Jangan lupa ya Cik Temah. Janji kita Zoom kita. Dah settle satu note nama ini hari. Lepas tu ulanglah nama tu sampailah kontak nombor anda habis. Bukan kontak nombor tu tak bertambah kan. Jadi bertambah. Daripada anda buat benda tulis nama tu kan, 80% anda akan jumpa customer. Iaitu Novus member lah yang nak jadi pengguna. Sebab Forever ni 2 je. Dia jadi pengguna atau dia nak jadi seorang usahawan. Itu je. Kalau nak jadi pengguna, kita pun buatlah demo.
kita buat demo, kita dah tunjukkan kegunaan produk apa benda, dia pun jadi ahli, dia pun jadi customer. Jadi 80% bila kita buat demo, kita akan dapat customer. InsyaAllah. Sebab benda ni dah proven daripada tahun 78, daripada sejak adanya azalinya forever living, inilah bendanya yang diulang. Tulis nama. Dulu zaman tak ada telefon ni, pakailah telefon rumah. Tekan dekat rumah. Boleh aja pun. Kan? Dalam pada itu 20% tu kita akan jumpa kita punya business partner. Business owner kita lah. Dia punya business owner, dia punya team, kita business owner kita punya team. Kita punya business partner. Itu sebab forever ni best. Dia tak ada down. Kata kau downline lah, apalah, inilah, semua business partner. Nak berniaga, kita jadi business partner. Tak nak berniaga, kau jadi pengguna. Simple je. Relax je. 20% insya-Allah kita akan jumpa. Dengan cara apa? Kita buat GEP. Nak tahu GEP tu macam mana pula? Itu satu kelas lagi yang lain. Itu sebab dalam forever ni kita banyak ilmu kita belajar, ilmu orang jutawan-jutawan ni. Bukannya jutawan cakap, tetapi jutawan yang di luar sana yang buat 3 mega trend tu tau. Kena ingat balik yang 3 mega trend tu bukan for kita je, forever je. Yang buat 3 mega trend tu bukan company forever je, tetapi kita tak boleh jadi business owner kepada company yang ada tu. Forever je yang kita ada masuk dalam business owner. Ini juga cara yang diorang buat, kita pun buat cara yang sama. Yang kedua, kenapa saya cakap tadi kena masuk kelas GEP? Nampak ni? Sebabnya nak kena hafal one-to-one GEP dan demo produk dalam masa 7 ke 14 hari. Saya tambah lagi, tanpa alasan. Sebab yang nak berjayanya kita tau. Kita ni owner. Yang nak berjaya kita, bukan orang lain. Jadi, suka atau tidak, pengorbanan kita kena buat. Bukan lama pun 7 ke 14 hari. Saya sendiri pun melalui benda yang sama. Tu sebab saya dapat face to face. Ni saya nak cerita. Buat demo, pertama kali saya buat demo Arctic Sea, saya cucuk kapsul Arctic Sea tu. Dah lah dekat Arab kapsul Arctic Sea tu kecil. Dia bukan macam kat Malaysia besar, dia kecil. Saya picit-picit, saya tengok pasal tak masuk dalam cawan. Rupanya saya dah terpicit dekat baju. Mengguguk punya pasal. Tapi sebab kita nak belajar, daripada mengguguk tu lah, terpecik dekat baju tu lah, saya dapat create team saya. Dapat juga lahirkan leader, so sikit demi sedikit. Buat depan GLT Yusnida, memang saya alhamdulillah, syukur nikmat Allah, memang belajar tu face to face. Saya tak rasa orang lain dapat nikmat macam ni. Jadi demo ni memang 7-14 hari. Korang semua belajarlah betul-betul. Janganlah ambil mudah benda ni. Sebab nampaklah dekat atas tadi tu, 80% customer datang daripada mana? Demo. Kalau tak nak belajar daripada demo, mana datang 80% tu? Lepas tu sendu. Lemau. Punca cari, inilah alasan. Alasan ni senang je. Buat demo betul-betul solid ke tidak? Kalau tanya GLT Yusnida pun dia akan tanya, buat demo solid ke tidak? Sekarang ni ada inisiatif, ada GLT kita buat satu buka peluang kepada grup yang fokus untuk belajar buat demo, buat GEP ni. Fokus betul-betul. Inilah assignment korang. Inilah gerak kerja korang seumur hidup. Untuk kita ajar duplicate. Kalau kita tak mahir, macam mana kita nak duplicate kerja kita? Okey. Kena ambil inisiatif ya. Ini memang saya betul-betul tekankan. Tolonglah. Sebab saya dulu sanggup belajar benda ni lebih 7 sampai 14 hari. Saya cakap dengan JD sudah, saya nak belajar, saya akan buat 7 hari. Sebab saya cakap 14 hari lama penat nak tunggu. 7 hari je. Minggu depan saya datang, mesti saya dah buat solid demo.
Saya praktis. Dulu tak ada kelas, tengok dekat YouTube. YouTube tengok aja dalam YouTube tu. Sebab apa kita nak belajar? Kita buat latihan hari-hari. Okey, nombor 1, nombor 2, faham ya? Kena buat betul-betul. Jangan main-main tau. Tu sebab dia bukan tu sebab dia letak nombor 1, nombor 2. Kalau faham, bagi 2. Faham. Faham dan nak buat. Tulis saya nak buat. Tak nak bagi nombor lah. Saya nak buat. Saya nak buat. Itu je senang. Faham, tulis saya nak buat. Nombor saya nak buat. Yes, Kak Yazida. Senaraikan nama. Hafal demo. Sebab kita dah nampak dah 80%, 20%. Yang mendatangkan duit, dua-dua duit. Tak ada yang tak duit. Okey. Saya pun nak buat lagi lepas ni. Saya nak kena cari juga saya punya prospek dah tambah-tambah nombor telefon ni. Semua kita wajib buat. Even GAT Yusnida kita pun buat benda yang sama. Okey. Terbaik korang semua. Yan, semua terbaik. Kita mesti buat ramai-ramai. Kita tengok nombor 3. Kita tengok nombor 3. Apa lagi yang kita perlu buat? Kita guna produk. Jadi testimoni sendiri. Kenapa kita kena guna produk? Contoh ya. Contoh dia. Kita ni bukannya salesman tau. Itu sebabnya kena ingat daripada mula saya buka minda anda. Anda bukan salesman. Kalau anda salesman, anda duduk golongan yang 15% tadi. Kita ni golongan yang 5%. Kita ni bukan salesman. Yang pertama dia. Kita buat kerja, kita nak nak perkenalkan produk tu dengan cara kita sharing. Kita sharing tentang produk. Sebab produk ni kita pakai dan juga testimoni tu sendiri. Bukan kita guna testimoni artis, testimoni tak siapa-siapa. Macam kita pernah terjebak dengan company sebelum ni kan. Testimoni artis lah, inilah, apalah. Kita guna pun tidak. Sebab apa, kita nak beli pun mahal. Kan gunakan dah lah point. Alah, hai dah hilang dah. Jadi kita tak guna produk. Di Forever terbalik. Kalau nak berjaya, kena guna produk. Itu pun Forever baik hati. Suruh beli produk satu sisi je. Ikut pangkat masing-masing. Daripada mula-mula diskaun 30%, sampailah diskaun 48%. Guna aja produk. Sebab apa, nak jadi testimoni sendiri. Apa ni? Contoh lagi. Kita ni sebenarnya bila kita tak tahu kan, kita tak nampak tau peluang. Itu tempoh hari GAT kita. Lepas tu ada buat tim-tim yang lain, saya tengok tim Borneo ada buat kempen kurus. Sebab dia nak guna produk. Bila dia dah sebelum ni dia dah buat, dia dah ada testimoni, dia ajak kawan-kawan dia ramai-ramai. Sebab apa? Cara ni memang berkesan. Macam isteri saya sendiri. Jual coaching clean line ni, saya rasa dia sampai dah tak payah tengok buku lah. Dia memang, isteri saya ni, Rosie ni, memang dia terror coaching clean line. Saya pun tak cukup bagus daripada dia nak coaching clean line. Dia lagi terror. Tak payah tengok buku dah. Dia punya cerita dia tu. Jadi prospek anda pun dia yakin dan dia pun repeat order. Sebab apa? Dia tengok anda sendiri. Semakin sihat, semakin cantik. Macam saya kan. Nampak macam mana? Walaupun umur dah setengah abad. Bila kita guna produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kita senang aja sharing dengan orang. Kita pun orang cakap apa, sambil kita, macam saya contoh bagi tadi kan, sambil kita hantar lauk, tukar-tukar dengan jiran pun boleh pasing. Boleh sharing sekejap kan. Lepas tu kita set buat Zoom. Kan? Dia nak beli, dia nak guna, itu kita tak perlu kita risaukan. Sebab apa? Kita ni bila kita guna produk, orang dah tengok kita, dia memang tentu arah. Busuk-busuk pun sebotol dia akan beli. Dapat juga kan kalau dia kata nak beli runcit. Dah dapat RM30 petang ni.
Dah lepas duit goreng pisang. Jadi yang keempat, kita nak buat apa? Kita guna marketing tools. Segala apa marketing tools yang ada, kita wajib ada, iaitu yang pertama dia tadi, set demo. Ini set demo, korang jangan main-main. Tolong, kalau yang set demo dah, orang cakap apa, dah setahun tahun lepas, masa jadi VIP sampai sekarang dah setahun kan. Dah income dah sedap sikit kan. Tukar set demo baru, upgrade sikit, cantik sikit ke apa ke. Sebab ini kita punya orang korporat, dia bawa briefcase kan. Kita pun bawa kita punya briefcase. Itu. Box demo kita. Kita tengok kan contoh-contoh leader-leader lain. Dalam kelas Kickstart pun kita tengok baru-baru ni. Dia orang pun bagi tunjuk juga contoh yang sama. Nampak tak? Bila guna marketing tools, guna set demo, guna katalog, guna flyers dan banner. Benda-benda ni semua kita boleh order. Tanya leader masing-masing macam mana nak order flyers, banners. Buat apa ni, name card. Briefcase kita, ya betul Kak Yati, demo set. Tapi bukan sebarang briefcase. Dia punya royalty bonus tak menahan. Kan? Jadi benda ni yang tak tahu kita tanya. Kita punya apa ni, orang yang apa ni, kita punya leader, kita tanya. Macam mana nak order ni, mana nak beli katalog, mana cek demo ni apa. Bertanya, ini bisnes anda, bukan bisnes apa ni leader anda. Yang rekrut anda tu bukan. Dia bagi anda peluang, dia bagi anda ilmu. Ini semua beli sendiri, cari sendiri mana nak dapat. Lepas tu, gunakan online media sosial. Kita dah tahu, kita ni beruntung berada di dalam grup yang kita punya leader JLT kita boleh guna 2 platform. Itu syukur Alhamdulillah. Kita belajar online media sosial ni cepat. Jadi kita bersyukur dah bab dekat situ. Nampak tak? Dan lepas tu, apa tu, online media sosial ni pula meletup pula zaman ni sekarang, COVID ni. Meletup-letup. Jadi gunakan marketing tools yang ada. Buat apa saja, orang cakap apa ni, gerak kerja yang kita belajar, yang kita dah tahu, kita buat. Boleh. Dan yang terakhir, dia 5 je. Dia tak banyak. Kena buat 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir yang kelima. Ini satu memang temuka surat bukan apa. Dalam kita menjalankan perniagaan, kita mesti ada goal setting. Tu sebabnya kan kita belajar buat roadmap, kita belajar buat dream board, apa kita punya kita punya apa yang kita nak capai. Kita tulis. Sebab apa? Benda ni pun billionaire, jutawan di luar sana pun dia pun tulis benda ni. Roadmap dia. Apa ni, goal setting dia tahu ni berapa banyak juta dia nak buat. Kita di Forever ikut kerja sama, gerak kerja dengan dia orang golongan business owner ni, tetapkan goal setting setiap bulan. Macam mana nak buat goal setting? Belajar daripada leader anda kalau tak tahu. Tak tahu bertanya aja. Kita business partner, kita bukan saya bos, awak pekerja, bukan. Tanya aja. Jadi apa ni, Kak, Kak Yati, contoh kan, Kak Yati punya team kan, macam mana Kak nak buat goal setting ni? Kak Yati dah belajar, Kak Yati ajar. Duplicate kerja tadi. Okey, lepas tu roadmap. Roadmap di Forever ni simple aja sebenarnya. Dia daripada sekecil-kecil anak, dah terjatuh ke bawah, minta maaf lah saya punya slide. Sampailah sebesar-besarnya, sampailah pergi ke global. Mula-mula kita insentif apa? Roadmap di Forever ni ialah insentif yang kita nak kejar. Sebab tak ada pangkat-pangkat. Ada nampak sini pangkat-pangkat tulis. Bukan. Ini yang short form ni bukan pangkat. Ini insentif dia. Yang pertama, insentif 5cc achiever. Kita buat gerak kerja 5cc setiap bulan. Kita akan dapat insentif dia. Lepas tu, bila dah kukuh 5cc punya insentif,
kita pergi kepada Elo Ambassador punya insentif. Elo Ambassador pula ada pecahan dia. Ada 25cc, ada 50cc, ada 75cc, ada 100cc. Benda-benda ni tak tahu boleh bertanya. Macam mana nak kejar insentif? Sebab bila anda tak tanya, leader anda tak tahu tau anda nak kejar insentif apa. Dan pada Elo Ambassador, insentif Forever to Drive pula. Short form dia, F2D. Ada level 1, 2, 3, kejar. Mana nak kejar? Lepas tu, tak cukup dengan tu. Kita nak kejar insentif. Eagle Manager Retreat pula. Berjalan di USA, pergi ladang, pergi belajar. Belajar. Bukannya kita main-main belajar. Walaupun belajar, kita belajar daripada company. Daripada top leader satu dunia. Kita berkumpul, belajar. Benda free. Bukannya kena keluar duit. Lepas tu, tak cukup tu lagi. Ambil pula Chairman Bonus Manager check. Dan yang terakhir kita pun pergi Global Rally. Ikut kejar juga insentif. Lepas tu kita kena ingat, kita kejar insentif bukan pangkat. Insentif yang tadi saya sebut kat atas. Inilah, kejarlah. Satu dunia semua benda yang sama kita kejar. Lepas tu, apa lagi kita nak buat? Kita duplicate aja kerja 5cc ni secepat mungkin kepada team members kita. Secepat mungkin. Kerana apa? 5cc itulah first roadmap dia. Goal setting dia. Goal setting ni kan. Nanti ada team member tanya goal setting apa nak letak. Dah nampak dah. Ni 5cc goal setting kau. Dik, ni 5cc dik. Goal setting kau kena buat mula-mula ni. Ajar dia secepat mungkin. Itu tak tahu nanti boleh tengok balik. Dalam apa ni, dalam grup ada. Sebelum ni speaker-speaker kita yang lepas pun ada juga bagi kerja, ada juga bagi talk pasal 5cc. Cari balik. Dekat YouTube, online media sosial ada, cari. Godik-godik kan, jumpa. Tengok, hafal, baca. Okey. Itu saja sebenarnya yang gerak kerja yang semua orang leader, awak cakap apa, jutawan-jutawan di Forever ni, leader-leader di Forever ni buat. Dan akhir sekali, ini slide yang terakhir. Saya pun tutup buku. Kan? Kak Zul, slide yang terakhir. Ini saya ambil satu kata-kata ni sebab apa? Macam saya cakap daripada mula. Saya bacakannya. I don't sell stuff. I offer hope, health, excitement, and freedom. I lock arms with people who want to do the same and have fun doing it. Jadi translation ni lebih kurang macam ni dah. Macam saya cakap, kita ni bukan salesman. Kita bukan jual barang. Kita bukan jual bulan bintang. Tetapi apa yang kita offer? Kita offer harapan. Kita offerkan kesihatan. Kita offerkan excitement, iaitu orang cakap apa, benda yang untuk dia menikmati kebahagiaan dan juga kebebasan masa dan keuangan tadi. Nampak tak? Kita bekerjasama bukan untuk siapa, untuk kita. Yang dengan siapa yang kita nak buat, siapa sama-sama. Kita berganding bahu. I lock arm with people. Kita mencakap apa, kita bekerjasama. Seiring sejalan. Benda yang sama kita buat. Anda buat, saya buat, semua orang buat benda yang sama. Dan dalam masa yang sama, kita have fun. Nampak tak tadi? Kenapa dekat Plan Marketing Forever ada perkataan fun? Sebab fun tu masa tu kita dah tahu, kita dah orang cakap apa, kita buat bisnes ni, kita buat benda ni dah jadi macam bukan benda yang seronok, tetapi satu benda yang membuatkan kita hari-hari motivated, hari-hari sentiasa positif, hari-hari ada masa buat ibadah, ada masa buat charity. Seronok hidup kan? Jadi itulah yang saya nak bagi tahu anda semua.
Kalau ada salah silap, harap maafkan saya. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada mentor saya, JT Yusrida dan juga Razwan, kerana sanggup curahkan ilmu di Forever ni face to face untuk masa 2 tahun. 2018, 2019. Lepas 2020 saya balik Malaysia. Bukanlah kata dah pandai kan, tapi saya kena berdikari juga, berdikari untuk membuka network. Itulah yang saya dapat di Malaysia, itulah ilmu yang saya bawa daripada bumi Arab. Saya bawa balik ke Malaysia, saya bawa balik ke Melaka dan saya nak ajar kepada, bukan pada saja tim saya, semua orang. Okey. So, sekali lagi saya minta maaf, minta ampun. Jadi insya-Allah di lain masa kita berjumpa lagi. Kalau ada apa-apa, tanya lidah anda masing-masing. Nanti lidah anda berbesar hati menerangkan kepada anda semua ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Saya serahkan kepada kita punya MC kita. Terima kasih. Okey. Hebat. Siapa rasa CBM Faizul kita, CBM Muhammad Faizul kita hebat, cuba type dekat ruangan komen CBM Muhammad Faizul 2021. Type. Kalau kita doakan CBM Muhammad Faizul kita CBM tahun ni, maknanya doa itu akan berbalik kepada kita semua juga. Okey. Alhamdulillah, masya-Allah, hebat sangat-sangat pada malam ni kita dapat ilmu. Kita dah tahu 3 konsep dekat Forever ni. Tadi dah tengok kan apa platform yang kita perlu pilih, macam mana kita nak pilih platform yang sangat-sangat hebat. Lepas tu of course kita dah berada dalam Forever Living. Alhamdulillah Allah tetapkan kita dalam MLM yang ada 3 konsep yang hanya ada di Forever. Dan CBM Faizul pun dah tunjuk kat kita jalan yang mana daripada VIP sampailah ke GLT tetap menggunakan sistem yang sama. 5 langkah untuk berjaya. Apa tadi 5 langkah untuk berjaya tu? Senaraikan nama 50 ke 100 orang, prospek, dan settlekan dalam masa 2 bulan. Jangan main-main, settlekan dalam masa 2 bulan dan ulang balik lagi selepas 2 bulan, selepas 2 bulan. Jangan risau, kita dekatkan dulu kita punya prospek tu daripada kalangan-kalangan kita sendiri. 3K jangan lupa, keluarga, kawan dengan kenalan. Itu yang kita akan cari dulu. Itu yang berlaku pada CBM Mary kita. Kalau you all tengok, dia punya manager bawah dia, semuanya IPA duai dia. Gitu, okey? So, apa lagi? Kita selalu dapat ilmu daripada GLT Yusrida Osman. Kita ada GP, kita ada demo. Itulah jantung kita. Itulah juga senjata kita di Forever. Sebab tadi CBM Fazul kata, kita bukan nak berniaga sangat. Kita kat sini nak sharing. So, kalau kita nak sharing, kita kena jadi mentor, kita kena jadi leader, kita kena tunjuk ke orang, ini aku tahu dah, aku boleh explain kepada semua yang mendengar sekarang. Yakin pada diri sendiri, tak kira lah apa latar belakang kita, yang rendah ke, yang tinggi ke latar belakang kita. Yang penting bila ada kat Forever, you all dapatkan ilmu, you all lah orang yang paling tinggi tentang ilmu-ilmu di Forever. Jangan kecut, semua kita boleh bedal kan. Okay, so Kak Zu rasa itu sahaja daripada Kak Zu. InsyaAllah kita akan berjumpa di minggu hadapan lagi dengan tajuk yang lagi hebat. Okay. Dan Kak Zu sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan kita punya slogan. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Jom. Buka mic semua. Jom. Betul. Kejap Kak Zu nak tengok. Boleh tak? Okey, jom kita tangkap gambar dulu. Kalau siapa buka kamera tu, jom kita tangkap gambar dulu. Kak Zu nak tangkap gambar. Okey, senyum. Ada botol aloe vera, ambil letak di tepi anda. Lagi cantik dan menarik. Marketing. Okey. Okey, first page. 1. Okey, ada 6 page semua ni. Sabar-sabar ya. Senyum. Jangan lepas senyum tu. 2. 3. 4. 5.
6. Okey, kita akhiri dengan yes, no limit. Okey, buka kejap Okey. Okey, 1, 2, 3. Yes, Yes, no no limit. limit. Go. Yes. Yes, no limit. Go. Yes, no limit. Go, go, go. Yes. Assalamualaikum semua. Mulai menjadi makin terhebat untuk anda. Bye-bye. Bye. Macam mana cara makan? Dadah.